Yang kedua, meminta bantuan untuk tujuan mencegah kemungkaran dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Misalnya, seseorang yang melihat jirannya melakukan maksiat dan dia tidak mampu menegur atau membetulkan perbuatan jirannya itu. Kemudian dia menceritakan perbuatan maksiat jirannya kepada ketua kampung yang mempunyai kuasa untuk mencegah kemungkaran itu daripada berterusan, maka mengumpat ketika ini adalah dibolehkan. Baik. Jadi kita nak minta tolong untuk mencegah kemungkaran. Contoh, kita nampak jiran kita tu anak dara dia duk bonceng dengan tah nak bujang mana-mana bertukar-tukar misalnya. Kita nak tegur takut gaduh. Kan perangai orang kita ni takut nak tegur nanti gaduh. Kan? Jadi kita guna orang tengah. Minta tolong orang tengah yang didengar cakapnya oleh orang sebelah. Kan bila dah minta tolong orang untuk mencegah kemungkaran tu, kita tak boleh lah pula, Tok Ketua nak minta tolong sikit tegur orang sebelah rumah kita ni. Dia tanya nak tegur apa? Tak apalah, saya tak nak mengumpat. Tak jadi. Atau misal suami isteri ada masalah, bergaduh-gaduh, isteri nak tuntut fasakh tadi. Baik, bila pergi jumpa hakim, hakim tanya, baik, sebab apa kamu nak tuntut fasakh? Apa suami kamu dah buat? Kalau tuntut fasakh ni maknanya suami dah buat sesuatu yang tak baik. Apa suami kamu dah buat ni? Kamu nak tuntut fasakh? Tak apalah, saya tak nak mengumpat suami saya. Balik ya kalau gitu. Nak buat apa, tuntut apa-apa. Maknanya bila kita nak minta tolong untuk menyelesaikan masalah, itu kena cerita. Contoh misal kita dalam rumah, kita duduk, katalah balik kampung, duduk dengan sepupu sepapat, mak saudara, pak saudara semua, tak jaga aurat. Mak saudara kita tu, mak saudara sabit, dia dengan ayah kita ipar, atau misal kata kita dengan sepupu kita, yang kita pergi rumah dia, dia boleh keluar toilet kemban. Biasalah orang tua-tua zaman dulu kan, zaman sekarang pun dia keluar toilet berkemban macam tu je. Dia berasa dia dah tua, tak ada apa, dia dah terbiasa pakai macam tu. Kita nak tegur dia, dia tu standard level dia tinggi pada kita, mak saudara kita ke, atau kalau sepupu mungkin umurnya lebih tua pada kita, kita tak boleh nak tegur dia. Jadi macam mana cara dia? Kita gunakan orang ketiga yang agak-agak dia dengar kata. Misal suami dia, bapa saudara kita, pakcik kita, atau ada sepupu kita yang lain yang kita rasa orang tu boleh dengar kata. Kita pun minta tolong, pakcik boleh tolong tak? Tegur makcik. Makcik, kenapa? Makcik buat apa? Alah, saya tak nak ngumpat makcik lah. Apa dia nak buat kan? Tak boleh kan? Jadi itu maknanya kita kena cerita lah, tapi kena cerita apa yang perlu. Jangan sampai lebih daripada apa yang perlu. Itu maknanya untuk meminta orang lain mencegah kemaksiatan. Baik, yang ketiga, muka surat 172, bertujuan untuk meminta fatwa. Contohnya, apabila seseorang ingin mengetahui suatu hukum dengan berkata, si fulan telah merampas hak saya, apakah hukumnya jika saya berbuat begini atau begitu? Diceritakan dalam suatu hadis, Anna Hindan binti Utbah qalat, inna Aba Sufyan rajulun syahihun, fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran? Qala khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Bahawa Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kedekut dan tidak memberi cukup belanja kepadaku dan anak-anakku, kecuali kalau aku ambil di luar pengetahuannya. Nabi SAW menjawab, ambillah secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu secara baik. Ini dalil boleh curi duit suami. Tapi jangan balik ni pakai curi duit suami. Ustazah ajar kata Nabi suruh curi. Nabi suruh Hindun ambil duit suami dia, dia diam, curilah tu. Berita gembira untuk isteri. Nah, kita kena faham situasi. Hindun ni dulu, yang Hindun ni lah yang melapah jantung Saidina Hamzah. Setelah dia masuk Islam, dia kahwin dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pun masa dalam perang Uhud belum Islam. Baik, jadi dia kahwin dengan Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan ni kedekut. Jadi maknanya cerita suami kedekut ni daripada zaman Nabi lagi. Abu Sufyan tu sahabat. Maknanya sahabat Nabi ada yang kedekut. Jadi kalau ada suami kedekut, standard. Cuma kita kena belajar cara nak menghadapi suami kedekut tu je. Jangan kata kenapalah suami aku tak pemurah macam Nabi. Dah kita tak macam Aisyah.
Lepas tu nak suami macam Nabi, tak? Seimbang. Jadi kalau ada suami kedekut, maka Nabi ajarkan kaedahnya. Hindu ni tanya, dia kan mengumpat suami ni kan, tapi nak minta fatwa. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku tak ambil diam-diam, kalau aku tak curi duit suami aku ni diam-diam, memang tak cukup nafkah. Jadi boleh tak aku nak ambil diam-diam? Tu kan nak minta fatwa. Maka Nabi kata boleh. Kan? Sebab sebenarnya perlu difahami bahawa duit dalam dompet suami, duit suami walaupun bukan daripada kita, sebahagiannya adalah hak kita, sebahagiannya adalah hak isteri. Kan? Sebab kita boleh umpamakan macam ni lah, seorang suami, seorang lelaki, Allah bagi dia tenaga lebih daripada wanita. Allah bagi dia keupayaan dan kemampuan untuk mencari nafkah. Itu aset yang Allah bagi. Kan? Jadi lebihan yang Allah bagi itu ada fungsi dia. Kita ambil contoh ni, air ni, ni dah kurang, ni penuh. Baik, katalah ni laki. Baik, laki penuh, tenaga dia Allah bagi dia penuh. Tenaga, kemampuan, keupayaan dia untuk mencari nafkah semua penuh. Perempuan Allah bagi banyak tu. Sebab tu kalau wanita bekerja, maknanya dia menggunakan tenaga hujung yang ada pada dia. Sebab itu kalau dia bekerja, hasilnya dia punya. Dia tak wajib bagi kat suami sebab dia tenaga hujung. Jadi kalau laki dia bekerja sekuat-kuat mana, dia baru guna tenaga banyak ni. Ni maknanya tenaga yang lebih ni. Tenaga yang lebih ni kalau dia pakai, itu bukan untuk dia. Hasilnya adalah untuk isteri, anak-anak dia, mak dia, siapa lagi, anak-anak saudara dia. Ada banyak orang yang dia kena bagi. Tapi kalau dia bekerja sampai hujung tenaga yang ni, itu baru dia boleh pakai. Yang lebih ni bukan untuk dia. Memang Allah cipta untuk dia bagi kepada orang lain. Jadi kalau dia kerja pada yang ini ni, itu ada hak orang lain. Sebab tu kalau seorang lelaki bekerja sama pekerjaannya dengan seorang perempuan, dia baru saja menggunakan tenaga yang lebih tadi. Sebab tu kita jarang jumpa orang lelaki pingsan tepi jalan. Kan, orang perempuan biasa kan, pingsan tepi jalan, pingsan atas pentas, tumbang tengah ladang. Orang lelaki kita jarang jumpa. Dia kata tumbang tengah ladang tu maknanya kena sengat dah tu. Dia tiba-tiba berpinang-pinang kepala tumbang, sakit jantung lah kot. Tapi kalau normal biasa-biasa, tak ada. Sebab apa? Sebab dia belum guna tenaga paling hujung. Dan perempuan tu berapa ramai bila bekerja, dia makan vitamin untuk tambah tenaga. Orang lelaki jarang makan vitamin. Memang perempuan yang banyak makan vitamin. Ini kajian kat farmasi-farmasi. Orang kata memang kebanyakan pengguna vitamin-vitamin tu perempuan. Sebab apa sampai perlu vitamin tambah tenaga? Sebab kita dah pakai tenaga paling hujung. Jadi sebenarnya bila orang lelaki mencari nafkah, bekerja, memang sebahagian daripada duit tu memang kita punya, memang isteri punya. Jadi bila isteri mengambil daripada dompet suami, itu tidak dikira mencuri. Sebab dia sedang mengambil duit dia yang ada dalam dompet suami dia. Cuma Nabi pesan sekadar yang perlu. Ini yang jadi masalah. Kenapa tak diajarkan benda ni di banyak tempat? Dia rata-rata. Saya percaya yang kat sini insya-Allah imannya dah kuat kot. Lebih baik tak cukup daripada lebih. Dalam kehidupan dunia ni lebih baik tak cukup daripada lebih. Kalau lebih tu jawapannya susah nak jawab depan Allah. Kalau tak cukup senang. Jadi Nabi pesan berpada-pada, maksudnya sekadar yang diperlukan dalam nafkah. Yang masalahnya orang perempuan ni banyak yang rasa asyik tak cukup je. Jadi kalau tak tukar sofa raya-raya, tak cukup. Padahal tu bukan kewajipan. Tak ada sofa pun tak apa, boleh hidup. Kalau tak beli baju baru musim raya, tak cukup. Itu yang jadi masalah. Sebab tu tak boleh untuk kita dedahkan benda ni kepada semua orang sampai akhirnya isteri tu duk ambil duit suami je. Duit suami asyik habis je sampai suami ketakutan nak bawa balik duit. Pasal isteri duk ambil. Dan ini bukan untuk menghalalkan yang macam tu. Tapi tak cukup dengan makna kata memang pada kadar kita kena rasional lah. Kalau kita tak pandai nak ukur cukup tak cukup, tanya pandangan orang ketiga. Suami kita bagi banyak ni cukup ke tidak? Sebab dia kena ikut uruf keadaan setempat, adat setempat, keperluan hidup di tempat kita ni berapa sehari. Makannya berapa? Makan minimum 2 kali. 2 kali je yang wajib suami bagi, yang lebih tu tak wajib. Jadi yang 5 kali sehari tu, 3 tu dah lebih. Yang dia wajib bagi 2 je. Tak ada minum petang, minum pagi, sapa, malam, tak ada. Cukup sekadar makan sarapan sekali, makan petang sekali. Itu yang wajib.
Jadi kalau kita kata apalah petang-petang tak ada karipap ke apa ke, laksa ke apa, itu bukan lagi kewajipan dia. Tak boleh pergi ambil duit kat dompet suami nak pergi beli laksa, tak boleh kan. Itu dah lebih. Jadi kita kena ukur juga kan, di mana yang cukup, mana yang tak cukup. Baik, jadi maknanya itu pernah berlaku zaman Nabi dan maknanya dibolehkan kalau kita nak minta fatwa. Jadi banyak kadang-kadang main jumpa ustazah ke jumpa ustaz kan, kadang kita cerita, ustaz kita buat macam ni macam mana hukum dia, itu boleh. Suami kita macam ni macam mana hukum dia, itu boleh. Cuma hati-hatilah kan, supaya kita cerita tu sekadar apa yang kita perlukan fatwa, jangan lebih daripada tu. Sebab ada yang kadang-kadang datang jumpa saya, dia ceritalah pasal suami dia gini-gini. Saya pun bagi pandangan, bagi semua tu kira seolah-olah ni macam satu fatwa lah. Tiba-tiba habis dia cerita semua, dia pun kata, lega boleh cerita. Lah dari tadi tu saja nak bercerita ke, jangan cari ustazah lah, kesian ustazah, dah lah banyak dosa dah. Dia tambah dosa ustazah tak pasal-pasal. Ustazah ni dah tanggung dosa. Kalau misal katalah kita menyampaikan, ustaz atau ustazah menyampaikan sesuatu yang salah, tersilap sekalipun, kemudian diamalkan oleh orang lain, orang yang mendengar dengan kesalahan yang tidak dikawal dengan baik oleh penyampai tu, saya tanggung dosa semua orang yang buat. Misal tadi kalau saya salah menyampaikan pasal boleh curi duit suami, balik pakat jadi pencuri duit suami, habis saya kena tanggung jawab depan Allah. Dan nanti boleh jadi ada yang di soal di depan Allah, Allah tanya ni kenapa ni tiap-tiap hari duk curi duit suami. Dia jawab, ustazah Qurratul Ain aja. Saya kena panggil depan Allah nanti. Allah tanya ni pasal apa ajar macam tu. Saya kena jawab berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada ilmu gitu. Kalau betul kemudian pertimbangan apa yang saya sampaikan tu betul sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak nafsu saya lepas. Masuk neraka sorang-sorang lah. Tapi kalau saya sendiri menyampaikan dengan nafsu, atau mungkin bias sebab saya perempuan kan, ada bias ni biasa kan, kalau ustaz dia bias kat isteri kena macam ni, suami kan selalu macam tu kan. Jadi kalau ada bias macam tu sekalipun pun kena jawab depan Allah. Cukuplah dosa tu kami nak tanggung gitu kan. Jangan ditambah-tambah lagi dengan dosa-dosa peribadi kita nak dikongsikan dengan ustaz-ustazah ni. Jadi kalau nak bertanya soalan untuk mendapatkan fatwa itu dibolehkan. Jangan pula datang ustazah, saya nak tanya soalan ni, saya ada masalah dengan suami saya. Apa masalahnya? Tak apalah ustazah, tak jadi ya, saya tak nak ngumpat suami saya. Tak boleh kan, kena cerita.